Selamat sejahtera kepada Encik Afifuddin Husaira Husin. Nama saya Lau Ki dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Du Chai Tong, Cha Eng Yong Ije, Ong Chun Hong dan Mong Wei Song. Seterusnya, saya akan membentangkan pandangan kami terhadap masa depan isukan di Malaysia. Pandangan masa depan isukan dibahagikan kepada 5 perspektif, iaitu pengurusan atlet, sokongan dari masyarakat dan ibu bapa, peranan institusi pendidikan, infrastruktur dan hub isukan, dan akhirnya akta pembangunan isukan. Bahagian yang pertama, pengurusan atlet. Pada pandangan kami, industri isukan tidak boleh berkembang sekiranya tiada pemain profesional, yaitu atlet. Pembangunan isukan di Malaysia akan cerah sekiranya industri isukan dapat diteruskan dengan teratur. Misalnya, pengurusan atlet dapat dilakukan melalui kontrak antara atlet dengan eSport Malaysia Association agar perlindungan hak atlet isukan dapat dijamin. Melalui kontrak, atlet juga dapat mengetahui tanggungjawab mereka serta akan memberi kerjasama yang tinggi semasa berkhidmat dalam industri isukan. Pengurusan ahli-ahli atlet menjadi lebih sempurna dengan pengenalan sistem ranking yang menilai prestasi mereka untuk setiap pertandingan. Dengan cara ini, pemilihan atlet untuk pertandingan antarabangsa, pembahagian peringkat profesional, dan pemberian gaji dapat dilakukan dengan adil dan teratur. Selain daripada atlet profesional sebagai salah satu kelompok industri isukan, terdapat berbagai peluang pekerjaan seperti pengurusan pertandingan, pengurusan pasukan, kewartawan, penstreaman, dan bidang jurulatih. Oleh itu, pembangunan isukan adalah dirancang dan dinamik. Untuk bahagian yang kedua, iaitu sokongan dari masyarakat dan ibu bapa. Walaupun bidang isukan telah mula mengalami perkembangan sejak tahun 2000, namun terdapat sebilangan masyarakat yang masih memegang persepsi negatif tentang industri isukan. Antara persepsi negatif daripada masyarakat adalah kedagihan, pembajaran masa, pengabaian akademik, dan gaya hidup yang tidak sihat. Keadaan ini dapat diatasi dengan mendedarkan masyarakat tentang kebahagiaan isukan, pencapaian dan kerjaya dalam industri ini melalui kempen kesedaran dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini, ibu bapa turut menerima budaya baru ini dan menyokong anak-anak mereka untuk melibatkan diri dalam isukan. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk memantau anak dalam aktiviti ini supaya tidak menagih terhadap permainan video dan mendapat keseimbangan antara pembelajaran, aktiviti sukan fisikal dan permainan video. Dengan melaksanakan pendekatan yang dibincangkan, industri isukan akan mempunyai imej yang positif dan majoriti masyarakat akan bersifat terbuka terhadap budaya permainan video pada masa terdekat ini. Untuk bahagian yang ketiga, peranan institusi pendidikan amat penting dalam usaha membangkitkan industri isukan. Contohnya, beberapa sekolah menengah telah menubuhkan kelab isukan. Penubuhan kelab isukan ini memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai dalam permainan video sebagai aktiviti kurikulum. Pada peringkat universiti pula, kursus minor berkaitan isukan ditawarkan supaya pelajar universiti dapat mengkaji bidang isukan secara mendalam. Pertandingan isukan juga diadakan di peringkat universiti sebagai usaha membangkitkan bidang isukan. Isukan akan berkembangkan lagi sekiranya pengadaptasi bidang isukan ke dalam sekolah sukan Malaysia, di mana tempat yang sesuai untuk berlatih belajar untuk menguasai kemahiran di bawah didikan guru tanpa mengabaikan akademik. Seterusnya, program pusat kecemerlangan yang akan diperkenalkan dapat mengenal pasti bakat belajar dalam bidang tertentu termasuk dalam bidang isukan. Selain itu, sekolah dan universiti perlu dilengkapi dengan infrastruktur seperti high-end PC dan peripheral. Jadi, semakin masa beranjak, saya yakin bahawa budaya isukan akan diterapkan ke dalam kebanyakan institusi pendidikan. Sampai ke bahagian keempat, infrastruktur dan pelaporan. Untuk meningkatkan prestasi pemain-pemain, kemudahan infrastruktur perlu dilengkapkan dengan sempurna. Peranan syarikat penghasilan alat elektronik seperti high-end PC, high-speed broadband, peripherals menjadi penting dalam usaha membangkitkan isukan. Contoh syarikat aksesori permainan adalah Galax, LOC, dan Logitech. Dengan infrastruktur yang sempurna, hub isukan pertama di Malaysia akan menjadi satu kejadian yang benar. Hub isukan ini dapat digunakan untuk mengadakan kejohanan isukan di peringkat antarabangsa. Ini dapat menarik perhatian orang di seluruh dunia serta dapat menarik pelapor tempatan dan pelapor asing untuk melapor dalam bidang isukan pada masa depan. Secara keseluruhannya, syarikat aksesori permainan akan berkembangkan lagi pesat. Industri isukan juga berkembang secara berterusan dengan adanya pelaporan. Akhirnya, Akta Pembangunan Isukan. Sebenarnya, isukan masih diletakkan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, walaupun isukan telah diakui sebagai sukan di peringkat global
Jadi, kami berpendapat bahawa Akta Pembangunan e-Sukan kemungkinan akan diperuntukkan pada masa depan. Contohnya, semua atlet e-Sukan akan berdaftar di bawah ESN sebelum menyertai kejohanan atau pertandingan. Pusat latihan e-Sukan dan kafe server haruslah memohon lesen untuk beroperasi. Hukuman akan memberi kepada sesiapa yang melanggar Akta Pembangunan e-Sukan. Ini merupakan contoh-contoh e-Sukan yang terkenal, antaranya ialah Dota 2, PUBG, Mobile Legends, dan LOL. KBS Strategic Plan for E-Sport Development 2020 to 2025 menjadi rujukan untuk pembentangan ini. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.